Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Kamarudin Ibrahim. Berita utama 11 Safar. Tanah runtuh, 28 keluarga terjejas. Juga subsidi haji kerajaan tanggung kenaikan kos. ...28 keluarga di Kemensah Heights berdepan detik cemas 9.30 malam semalam selepas mendengar bunyi dentuman kuat. 3 daripada bahagian belakang rumah teres berkenaan runtuh. Sebuah banglo didapati terjejas teruk apabila bahagian belakang kediaman yang menempatkan kolam renang dan dapur runtuh, manakala 2 lagi turut terjejas. Bila selepas hujan waktu isyak tu, selepas hujan dengar bunyi runtuhan yang kuat. Saya keluarkan mak saya dan baru saya cek belakang rumah tu yang dapat tahu yang tanah tu runtuh. Okey. So, rumah tu bergegar, tanah runtuh. Macam ada retak. Ada sedikit keretakan disebabkan tanah tu telah langgar rumah belakang. Timbalan Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Selangor, Wan Muhammad Razali Wan Ismail berkata, kejadian dipercayai berlaku akibat hujan lebat sejak beberapa hari lepas. Ketua Polis Ampang Jaya, Assistant Commissioner Muhammad Farouk Esha berkata, hasil pemeriksaan mendapati terdapat takungan air besar terbentuk di bahagian belakang runtuhan akibat aliran sungai yang tersekat. Ia menjejaskan keselamatan 28 unit rumah jenis townhouse yang berhampiran dengan aliran sungai berkenaan. Pihak MPAJ daripada bahagian geologi telah memberikan nasihat supaya beberapa kawasan perumahan di sekitar yang kejadian tanah runtuh ini hendaklah dipindahkan. So pihak YDP MPAJ telah menyediakan 2 lokasi untuk penduduk-penduduk di sini berpindah sementara keadaan stabil di sini. Namun tiada mangsa dilaporkan cedera. Rumah berkenaan tidak lagi selamat diduduki buat masa ini. Siasatan bagi mengenal pasti punca runtuhan dan proses pembersihan dilakukan Unit Cerun dan Geologi MPAJ pagi tadi. Dalam pada itu, Ahli Parlimen Gombak Dato' Sri Muhammad Azmin Ali maklumkan Majlis Perbandaran Ampang Jaya MPAJ memerlukan sekurang-kurangnya RM1 juta untuk membina cerucuk besi sheet pile di kawasan terjejas. Jelasnya pemasangan cerucuk tersebut harus dipercepatkan bagi menghentikan pergerakan tanah yang berlaku sejak semalam, ditambah lagi dengan keadaan cuaca yang tidak menentu. Dan mengikut laporan daripada MPAJ, mereka memerlukan sekurang-kurangnya RM1 juta untuk membina sheet pile bagi menghentikan pergerakan tanah. Saya telah menghubungi Tengku Zafrul, Kementerian Keuangan untuk melihat bagaimana Kerajaan Persekutuan boleh bersama-sama membantu pihak berkuasa tempatan dalam perkara ini. Tambahnya, meskipun kejadian tersebut berlaku di atas tanah persendirian, namun beliau akan memastikan segala tindakan pantas diambil oleh pihak berkuasa demi menjaga keselamatan penduduk. Beliau berkata demikian kepada media selepas melawat kediaman penduduk yang terjejas di kejadian tanah runtuh di Jalan 7 Kemensah Heights siang tadi. Sementara itu, beliau menjelaskan kejadian serta laporan teknikal keadaan tanah di kawasan tersebut dijangka siap dalam tempoh 3 hari. Jelasnya kajian yang dilakukan oleh Jabatan Mineral dan Geosains itu akan merumuskan sama ada kawasan berkenaan selamat untuk didiami atau tidak. Baik, kalau anda boleh lihat, ini adalah di belakang saya adalah kesan daripada tanah runtuh dan menurut info daripada penduduk tempatan, kejadian berlaku sekitar jam 9 suku malam tadi apabila terdengar bunyi kuat dan penduduk berlari ke luar rumah dan pihak bomba datang membawa mereka ke AU5 untuk berehat di sana. Dan itu sahaja daripada saya, Hanisa Hasanuddin, Berita Al Hijrah. Manakala itu, Polis Ampang Jaya akan mempertingkatkan kawalan keselamatan di laluan utama lokasi kejadian tanah runtuh. Kesemua pergerakan keluar masuk dikawal ketat. Laluan orang awam hanya dibuka di kawasan menuju ke lokasi air terjun Kemensah. Mereka yang terjejas juga diberi peluang untuk membawa keluar harta benda berharga bagi mengelak jenayah berlaku. So segala pergerakan memang kami kawal dari sudut keselamatan keseluruhannya.
yang tidak ada berkaitan dengan kawasan di sini memang tidak dibenarkan langsung untuk masuk dalam kawasan terlibat. Sejak awal pagi tadi, kira-kira 103 orang mangsa dari 28 kediaman telah dipindahkan ke pusat pemindahan sementara sekitar Ampang. Kawasan utama terjejas iaitu 3 banglo di Jalan 7 dan 28 unit rumah townhouse Bukit Kemensah Indah. Orang ramai disarankan untuk memberi kerjasama penuh bagi memudahkan semua pihak menguruskan keselamatan di kawasan runtuhan. Sementara itu, Timbalan Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Selangor, Wan Mat Razali Wan Ismail berkata, tanah runtuh tersebut dipercayai akibat pergerakan aliran air bawah tanah selepas hujan lebat di kawasan itu. Ia menyebabkan struktur tanah menggelongsor sehingga menyekat aliran sungai di bawah bukit daripada terus mengalir. Seorang kanak-kanak lelaki 11 tahun ditemukan mati lemas selepas dipercayai terjatuh ke dalam sungai Kinta berhampiran Taman Desa Pelancongan Ipoh pagi tadi. Mangsa Muhammad Hakimi Nur Izzuddin dipercayai terjatuh ke dalam sungai itu ketika bermain bersama 2 rakannya sekitar 10.30 pagi. Kanak-kanak tersebut telah dibawa naik ke tebing sungai oleh orang awam. Berdasarkan maklumat, mangsa bermain berhampiran sungai terbabit bersama beberapa rakannya sebelum tergelincir ke dalam sungai. Muhammad Fazli berkata, kejadian disedari orang awam setelah mendengar jeritan rakan mangsa meminta bantuan. Menurut beliau, kanak-kanak terbabit telah diberikan bantuan pernafasan CPR oleh anggota bomba, namun mangsa tidak memberikan sebarang tindak balas. Sementara itu, seorang lelaki ditemui mati lemas ketika cuba membantu rakan yang tergelincir di empangan ketika bersuah foto dalam kejadian di Jambatan Kampung Pertak, Kuala Kubu Baru, Selangor petang tadi. Sebuah kenderaan dipecut secara lawan arus sejauh kira-kira 2 km dalam usaha pemandu dan penumpangnya untuk melarikan diri daripada ditahan polis. Dan insiden kira-kira jam 6.30 petang itu, kedua-dua suspek dipercayai cuba meloloskan diri selepas menyedari polis melakukan pemeriksaan di kilometer 72 Jalan Kelang, Teluk Intan. Timbalan Ketua Polis Sabak Bernam Deputy Superintendent Lim Chi Kun berkata, polis bertindak mengekori kenderaan pelbagai guna MPV itu hingga ke Jalan Tali Air 6. Namun setiba di lokasi, suspek memandu secara lawan arus hingga ke Jalan Tali Air 7 dan terus memasuki Jalan Haji Miskan. Pemandu kemudian disyaki melompat keluar dari kenderaan yang masih bergerak sekaligus menyebabkan MPV berkenaan terbabas ke parit di sebelah kiri jalan. Pemandu terbabit dapat melarikan diri, namun seorang lelaki di tempat duduk penumpang hadapan berjaya ditahan. Hasil pemeriksaan kata suspek berusia 27 tahun itu menemui 19 paket syabu seberat 15.5 gram di dalam beg sandangnya. Ujian saringan air kencing mendapati dia positif dadah jenis metamfetamin. Polis sudah mengelepasi identiti pemandu MPV terbabit dan usaha memburunya sedang giat dijalankan. Cadangan meningkatkan bekalan ikan segar beku atau Q-Fish di pasaran antara usaha bagi mengawal dan menstabilkan harga ikan segar di pasaran. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Rosul Wahid berkata pihaknya sedang berunding dengan Kementerian Pertanian dan Industri Makanan, MAFI, untuk merealisasikannya. Katanya kualiti ikan Q-Fish itu juga sama seperti ikan segar yang berada di pasaran dan sebagai perintis, usaha itu dijangka mula dilaksanakan di Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM Besut Terengganu. Inisiatif yang dilakukan itu bagi memastikan bekalan dan harga ikan di pasaran stabil terutama menjelang musim monsun yang dijangka menyebabkan kekurangan bekalan. Jadi kita memaklumkan perkara tersebut dan kita memantau harganya. Cuma kita melihat bahawa kenaikan harga babakan sekarang adalah disebabkan oleh beberapa faktor. Faktornya yang pertama, orang dah mula boleh buka kedai, boleh keluar dari rumah dan restoran-restoran pun dah mula beroperasi dan juga bekalan barang makanan, barang-barang tersebut maknanya terhad. Jadi kita sedang mengadakan perbincangan dengan MAFI untuk mengeluarkan Q-Fish yang dibekukan di Besuk untuk kita masukkan dalam pasaran.
Jadi setakat ini perbincangan sedang berlangsung dan kita harap ianya akan dapat diselesaikan dalam masa yang terdekat. Tambahnya lagi, pihaknya mengesan kenaikan harga beberapa jenis ikan itu berlaku di seluruh negara, namun setakat ini aduan yang paling banyak diterima adalah di Terengganu. Beliau ditemui selepas melawat pusat pemberian vaksin PPV di Akademi Binaan ABM Jenagor Hulu Terengganu siang tadi. Isnin lalu, TV Al-Hijrah melaporkan harga ikan di pasar besar Kedai Payang mengalami kenaikan harga sehingga RM2 sekilogram. Kenaikan itu dikatakan berpunca daripada penutupan premis Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM di Pulau Kambing serta kesukaran mendapatkan bahan bekalan basah tersebut. Satu badan khas perlu diwujudkan untuk memantau dan mencari kaedah terbaik bagi menstabilkan harga ayam di pasaran. Menteri Pertanian dan Industri Makanan MAFI Datuk Seri Ronald Kiandi berkata, badan tersebut berperanan mengkaji kepentingan semua pihak dengan mengambil kira keseimbangan antara kos pengeluaran produk makanan dan harga akhir kepada pengguna. Bagi MAFI, kita concern kepada harga untuk rakyat Malaysia, tetapi kita juga concern untuk melihat industri kita dapat bergerak secara positif. So the industry player have to be protected and the Malaysian at large also have to be protected. So there must be a balance between harga sebenarnya, harga industri, cost industri dan juga harga yang patut bagi rakyat Malaysia keseluruhan. Menurut Datuk Seri Ronald, KPDN HAP sesuai menerajui badan khas terbabit dengan dibantu MAFI serta Kementerian Kewangan MOF. MAFI menyambut baik saranan KPDN HAP melibatkan ketiga-tiga kementerian bagi membincangkan strategi yang perlu diambil. Katanya perlu ada keseimbangan antara kos yang perlu ditanggung rakyat dan penternak dalam memastikan harga ayam tidak membebankan mana-mana pihak. Justru beliau berkata satu perbincangan menyeluruh bersama KPDN HAP dan MOF perlu diadakan bagi mencari penyelesaian kenaikan harga ayam di pasaran ketika ini. Datuk Seri Ronald berkata demikian kepada media selepas program vaksinasi Barisan Hadapan Industri Agromakanan IVAC bagi sektor pertanian di Dewan Serbaguna Kampung Raja, Cameron Highlands hari ini. Baik, selepas ini PMYT difatwa haram. Cara hidup berteraskan Al-Quran perlu dipupuk dalam setiap keluarga Islam supaya anak-anak sentiasa dibimbing sekaligus mencegah daripada perkara yang boleh mendatangkan dosa. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Idris Ahmad berkata, ini kerana musibah dikhawatiri akan berlaku sekiranya Al-Quran tidak diamalkan dalam kehidupan seharian. Wajib menjadikan disiplin kepada kita, sibuk macam mana pun Quran mesti kita baca. Walaupun tidak boleh baca satu juzuk, kurang-kurangnya satu muka ataupun 10 ayat. Masukkan dalam diri kita untuk kita hayati Al-Quran ini tadi. Kalau kita jauh daripada Quran, kita bimbang, ianya akan mendatangkan satu musibah yang tidak baik kepada keluarga, masyarakat dan juga negara. Akhirnya manusia boleh langgar apa saja apabila mereka jauh daripada Al-Quran. Tambahnya, ibu bapa perlu memastikan pendapatan yang diperoleh datang dari sumber yang halal supaya rezeki sesebuah keluarga itu diberkati. Sementara itu, katanya 5 inisiatif akan dilaksanakan kementeriannya termasuk pemantapan mental, jasmani dan rohani, pemantapan sistem pendidikan Islam, pemantapan institusi kekeluargaan, sosial dan komuniti Islam, pemantapan institusi masjid dan surau serta pemantapan sosioekonomi ummah. Beliau berkata demikian pada forum khas Keluarga Malaysia Anjuran Yayasan Ummah Ikhlas, TV Al-Hijrah dan Sinar Harian yang dijalankan secara maya hari ini. Turut menjadi panelis pengasas Yayasan Warisan Ummah Ikhlas Datuk Usamuddin Yaakob dan pembina Yayasan Peradaban Islam AQL Islamic Center Bakhtiar Nasir. Kerajaan akan terus menanggung subsidi haji walaupun kosnya dijangka meningkat. Ekoran cukai yang dikenakan oleh Kerajaan Arab Saudi. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Dato' Ahmad Marzuk Syari berkata kadar peratusan subsidi yang akan dibiayai kekal seperti sebelum ini.
Subsidi masih lagi akan diteruskan. Tetapi oleh kerana kalau dulu kos haji ni mencecah 24,000 kos sebenar. Tetapi kerajaan hanya kutip daripada peserta ini dalam 9,980 macam tu. Jadi kerajaan menanggung sejumlah subsidi yang sangat besar. Jadi kos haji sekarang ni barangkali lebih sebagian disebutkan tadi lebih daripada 30,000, 35,000 ke atas dan sebagainya. Apapun angka sebenar masih lagi belum kita kenal pasti. Dan kos untuk kerajaan menanggung juga barangkali meningkat. Sebab itu mungkin akan berlaku peningkatan kepada kos untuk mengerjakan haji. Beliau ditemui pada program penyampaian bantuan secara padu lalu kepada pelajar cemerlang yang akan melanjutkan pelajaran ke Institut Pengajian Tinggi IPT di Pangkalan Cepa, Kota Baru. 337 pelajar terpilih dari Parlimen Pangkalan Cepa menerima bantuan tersebut dengan masing-masing menerima sumbangan wang tunai berjumlah RM250. Mengulas lanjut, Datuk Ahmad Marzuk berkata, peningkatan kos berkenaan tidak dapat dielakkan memandangkan kerajaan Arab Saudi menaikkan cukai nilai tambah VAT sehingga 15%. Ia berikutan penguatkuasaan prosedur operasi standard SOP susulan pandemik COVID-19 apabila bilangan jemaah terpaksa dihadkan. Beliau berkata kerajaan juga akan memaklumkan kepada bakal jemaah lebih awal jika kos haji meningkat. Namun pihaknya akan berusaha untuk memastikan peningkatan kos haji terbabit tidak akan membebankan bakal jemaah walaupun kos dijangka meningkat lebih RM30,000 berbanding sebelum ini RM24,000. Media semalam melaporkan tabung haji TH menjangkakan kos haji akan meningkat pada musim haji akan datang susulan perubahan SOP ibadah itu yang dilaksanakan dalam norma baru akibat penularan pandemik COVID-19. Pengarah Eksekutif Haji TH, Datuk Seri Said Saleh Said Abdul Rahman berkata, peningkatan kos itu sebahagian besarnya berkait rapat dengan SOP yang perlu dipatuhi seperti penjarakan fizikal, had kapasiti bilik hotel dan bas selain pergerakan jumlah jemaah di dalam Masjidil Haram yang turut dihadkan. Dalam majlis sama, Datuk Ahmad Marzuk memaklumkan siasatan terhadap ajaran perjalanan mimpi yang terakhir PMYT dijangka selesai tidak lama lagi dan ajaran itu diputuskan bertentangan dengan hukum syarak dalam mesyuarat khas Muzakarah Kebangsaan minggu lalu. Ajaran tersebut bukan sahaja bercanggah dari sudut hukum syaraknya tetapi juga membahayakan keselamatan negara. Jadi nasihat saya kepada kepada masyarakat kita yang suka sangat kepada cari jalan pintas untuk sampai ke syurga ni. Cari jalan pintas fast track. Jadi dia akan ikut jalan itu, ikut jalan ini, ikut orang offer. Ini jalan terbaik, ini bagus, ada feeling, ada apa. Mereka kena kembali kepada ketulinan beragama. Rujuk Quran, rujuk hadis Nabi dan rujuk kepada pihak berkuasa agama negeri-negeri yang sudah pun ada panduan lengkap bagaimana untuk mereka memilih cara beragama yang sebenar. Jelasnya lagi, tindakan susulan akan diambil oleh pihak berkuasa terhadap wanita itu dan pengikutnya yang berjumlah lebih 1,000 orang berdasarkan undang-undang yang sedia ada. Beliau difahamkan ketua ajaran PMYT pernah dinasihatkan oleh suaminya supaya tidak meneruskan ajaran berkenaan namun ia tidak diindahkan oleh wanita tersebut. Seorang wanita berusia 39 tahun yang menggunakan gelaran Sittah An-Nur didakwa mula mengembangkan ajaran PMYT yang dipercayai bertentangan dengan ajaran Islam sebenar. Wanita berasal dari Kelantan dan menetap di Shah Alam itu dikesan sejak 6 bulan lalu menggunakan media sosial untuk berkongsi pelbagai ramalan termasuk Perang Dunia Ketiga kononnya berlaku di Sabah sebelum dia memimpin pasukannya untuk mencari Imam Mahdi bagi melawan musuh. Baik, sejak Lembah Kelang memasuki pelan pemulihan fasa 2 10 September, taman rekreasi seperti air terjun dan pantai dipenuhi warga kota sehingga viral gambar kepadatan pengunjung yang mengundang persoalan tahap kepatuhan prosedur operasi standard SOP di kawasan awam. Jadi wartawan Hanisa Hasanuddin meninjau di salah satu kawasan air terjun di Selangor selepas 8 hari ia dibuka untuk orang ramai.
Setibanya di air terjun Sungai Tua Uliam, Selangor, saya mendapati kawasan tersebut sudah dibanjiri pengunjung yang datang seawal jam 8 pagi. Dari segi SOP, penjaga akan melihat status vaksinasi pengunjung di pintu utama sebelum dibenarkan masuk. Sekiranya masih tidak melengkapkan 2 dos, pengunjung diarahkan untuk pulang serta-merta. Dalam pada itu, kawasan air terjun tersebut akan ditutup buat sementara waktu jika jumlah pengunjung terlalu ramai bagi mengelakkan kesesakan. Sepanjang tinjauan, saya mendapati pengunjung yang berkelah di sekitar kawasan tersebut memakai pelitup muka sepanjang masa serta menjaga jarak di antara pengunjung yang lain. Menurut pengunjung, pada mulanya mereka risau untuk beriadah selepas melihat video air terjun diserbu yang tular baru-baru ini. Namun selepas melihat orang ramai yang sudah mula sedar untuk menjaga SOP, mereka kembali yakin untuk berkunjung ke situ. Mula-mula kita pun rasa bimbang juga nak datang kan. Tapi bila dah sampai sini tengok macam apa dia ada kat sana tu yang dah booking, maksud dia jaga kat sana lah supaya mungkin jangan ramai masuk kan. Jadi kita tengok ni macam okey lah. Boleh lah kita nak lapang-lapangkan fikiran kan. So masa sampai pagi tadi memang beratur and diorang pun check kalau kita dah fully vaksin. SOP macam biasa, tetap kena scan, pakai mask masa masuk. So saya rasa okey, selagi kita tak terlalu bersesak-sesak sangat, jaga SOP saya rasa okey. Sementara itu, bagi Arif Fakori Tajuk Arif, dia mengingatkan pengunjung lain untuk tidak mementingkan diri sendiri semasa beriadah bagi mengelakkan penyebaran virus COVID-19 berlaku. Pada saya tengok ada yang jaga SOP dan ada a few tu tak adalah juga. Tapi actually yang ni dia based on kita punya apa cakap tu? Kesedaran diri sendirilah untuk jaga untuk jangan bagi virus ni merebak. Semua kena bergantung pada diri sendiri. Jangan pentingkan diri sendirilah. Perubahan fasa PPN atau peralihan kepada endemik bukan tiket untuk kita melanggar SOP COVID-19. Sebagai rakyat, jangan mengambil kesempatan terhadap kemudahan dan kelonggaran yang diberikan kerana takut kesempatan itu akhirnya akan memakan diri sendiri. Jika tempat rekreasi sesak, tangguh dahulunya anda. Jangan terburu-buru, utamakan keselamatan dan kesihatan diri sendiri. Hanisa Hasanuddin, Berita Al-Hijrah. Susulan 5 kes positif COVID-19 dikesan terhadap individu mahu berlepas ke Pulau Langkawi 2 hari lalu, Jabatan Kesihatan Perak menetapkan pelancong yang belum menjalani ujian RT-PCR sendiri untuk membuat pengesanan COVID-19 terbabit di hadapan petugas kesihatan di lapangan terbang. Ketua Penolong Pengarah Kanan Jabatan Kesihatan Negeri Perak, Dr. Muhammad Zamri Mat Ali berkata, ujian sendiri tanpa sebarang surat pengesahan walau dengan apa jua alasan tidak akan diterima. Kita galakkan mereka tu membuat saringan dululah jika dalam masa 48 jam. Kalau tak sempat, beli kit tu di farmasi swasta dan buat di kat sini di hadapan petugas kesihatan. Menurut Dr. Muhammad Zamri, pelancong yang dikesan bergejala pula tidak akan dibenarkan masuk atau berada dalam kawasan terminal. Katanya mereka yang didapati positif akan dirujuk ke Pusat Rawatan COVID-19 Risiko Rendah PKRC di Stadium Badminton Ipoh untuk dikuarantin atau dirawat. Beliau bercakap kepada media pada sambutan penerbangan Air Asia Langkawi Ipoh di lapangan terbang Sultan Azlan Shah Ipoh hari ini. Seramai 141 penumpang termasuk 23 kanak-kanak berlepas dalam penerbangan pertama dari lapangan terbang Sultan Azlan Shah Ipoh ke Langkawi di bawah projek percubaan gelembung perjalanan. Penerbangan ke Langkawi itu menggunakan pesawat Airbus A320 dengan kapasiti maksimum 180 penumpang berlepas pukul 1.30 tengah hari dengan muatan 80%. Baik, kita kembali selepas ini. Jururawat penat melampau. Seorang rakyat Malaysia yang ditahan di Somalia dan didakwa kini berdepan dengan tindakan perundangan di negara itu susulan disyaki terlibat dengan kumpulan Al-Shabaab. Menteri Luar Datuk Saifuddin Abdullah berkata, Wisma Putra difahamkan Ahmad Mustaqim Abdul Hamid ditahan kerana memasuki Somalia dengan tujuan penglibatan dengan aktiviti militan tersebut.
Datuk Saifuddin berkata pegawai dari Kedutaan Malaysia di Khartoum, Sudan telah berhubung bagi mendapatkan maklumat lengkap sekaligus melakukan lawatan konsular ke atasnya. Pihak kedutaan juga telah melawat Ahmad Mustaqim bagi memastikan kesihatan tahanan berada dalam keadaan baik dan kebajikannya terpelihara. Sebab kita tak tahu kes ni apa yang sebenarnya. So, kita tak boleh kata B. Sebab itu standard yang kita lakukan, kena tahan, kita buat lawatan konsular. Kalau dia dibawa ke mahkamah, kita minta supaya kita boleh hadir sama, wakil boleh hadir dan mengikuti apa yang berlaku. Beliau ditemui selepas Majlis Agihan Kuih Bulan secara pandu lalu di Pusat Khidmat Parlimen Indra Mahkota, Kuantan. Amerika Syarikat mengakui serangan drone di Kabul yang mengorbankan sekurang-kurangnya 10 orang awam termasuk kanak-kanak bulan lalu adalah satu kesilapan tragis. Dari maklumat terkini mendapati tiada pengganas Daesh terkorban dalam serangan itu dan sebaliknya hanyalah orang awam. Menurut Komander Tentera AS Frank McKenzie, serangan itu mensasarkan pengganas Daesh yang dipercayai mahu melancarkan serangan ke atas lapangan terbang Kabul. Ia susulan terdapat sebuah kenderaan Toyota putih yang menimbulkan rasa curiga kerana berada di lapangan terbang Kabul selama 8 jam. Katanya sebelum serangan dilancarkan, tiada orang awam dikesan berada di lokasi kejadian. Bagaimanapun, siasatan lanjut mendapati mangsa yang terkorban disahkan tiada kaitan dengan pengganas Daesh. Susulan itu, Pentagon memohon maaf dan mengucapkan takziah kepada keluarga mangsa yang terkorban. Pampasan juga sedang dipertimbang untuk keluarga mangsa. Di Binan, Filipina, ribuan jururawat dilaporkan mengalami keletihan melampau menjaga pesakit dan ia susulan ramai rakan setugas berhenti kerja, malah ada yang dijangkiti COVID-19. Menurut Persatuan Hospital Swasta Filipina, kira-kira 40% jururawat di hospital swasta berhenti kerja sejak awal pandemik menular. Ia sekaligus mengakibatkan beban tugasan jururawat semakin meningkat. Angka rasmi menunjukkan kira-kira 75,000 jururawat bertugas di hospital kerajaan dan swasta. Namun tenaga kerja yang diperlukan adalah sekitar 109,000 orang. Beberapa minggu lalu, petugas kesihatan dilapor melakukan protes ekoran tidak menerima bayaran allowance risiko jangkitan COVID-19. Mereka terpaksa bekerja lebih masa dengan bayaran rendah mengikut kontrak jangka pendek. Baik, laporan itu tadi mengakhiri berita Al-Hijrah malam ini dan jangan lupa menyaksikan Tijarah selepas ini dengan tajuk Kumpul Duit Lama, Jangan Ambil Mudah. Saya Wan Kamarudin Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri. Selamat malam.